Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini 4 hari bulan 1 2022. Mengikut dalam maklumat, kita telah beralih ke Pasar 4. Tapi kita masih lagi belum dibenarkan untuk berkuliah secara umum di masjid-masjid di surau negeri kita. Kita hanya boleh berkuliah secara alamaya. Alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan para jemaah tidak ketinggalan menimba ilmu walaupun dengan cara alam mana yang kita ada. Sambungan kita tafsir surah Yasin. Surah Yasin, surah yang ke-36. Juzuk yang ke-23. Ayat yang kita akan bincangkan pada kali ini, ayat 55, 56, 57 dan 58. Iaitu kisah apa yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang beriman. Yaqulu ta'ala mubayyinan ma a'addahu bifadlihi wa karamihi. Nikmat yang Allah sediakan dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, dengan sifat pemurahnya kepada hambanya yang beriman, iaitu nikmat syurga. Dalam hadis, Nabi SAW bagi gambaran kepada kita syurga yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla itu dalam hadis, a'dattu li'ibadis salihin, aku sediakan bagi hambaku yang salih, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah terkhayal dalam hati manusia. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan tak payah duk fikir macam mana Allah kata aku sediakan. Sekarang ni yang kita kena fikir, kaifa nasilu ilaiha, bagaimana kita boleh sampai ke syurga. Allahumma rzuqnal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin aw i'tiqad. Ya Allah, rezekikan kami syurga, bukalah jalan-jalan ke sana melalui perkataan kami, amalan kami, i'tiqad kami, ya Rabbal Alamin. Mari kita baca ayat dulu. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 960. 960. Itu bahasa kita. Muka surat 960 ayat 55. Baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada penjelasannya insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun.
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. 4 ayat je perbincangan kita pada kali ini. Inna ashabal jannatil yawm fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu berada dalam keadaan sibuk. Sibuk dengan apa tu? Kena jam ke apa? Leka menikmati kesenangan. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, susunan ayat dulu. Munasabatul ayat. Allah SWT sebut kepada kita dalam ayat-ayat yang lepas tentang keadaan orang kafir. Orang kafir bila bangkit dari hari kiamat sibuk belaka. Memba'athana min marqadina. Siapa dia bangun kita ni? Siapa dia angkat kita mari sini? Orang mukmin atau malaikat tolong jawab. Kemudian pada ayat ini atba'ahu bihikayati hali ibadihi salihin. Allah Ta'ala ikuti pula penerangan penjelasan tentang kedudukan hambanya yang salih. Allahumma ja'alna minas salihin. Ya Allah, jadikan kami semua ni di kalangan hamba-Mu yang salih. Amin, kata ya Rabbal Alamin. Kalau kita tak masuk dalam kumpulan tu, kumpulan mana kita nak masuk? Ya Allah. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut cerita ahwal, huru-hara hari kiamat. Maka ayat ini Allah tenangkan. Kita rasa cemas, gawat. Hari ini kita tenang, kita rasa relax. Aqaba zalika bihalis su'ada. Allah Ta'ala sebut pula orang yang baik-baik. Masya Allah. Wa aidan lamma qarrara, dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala beritahu kepada kita bahawa annal jazaa min jinsil amal. Balasan setiap orang mengikut apa amalan yang kau lakukan. Kata orang, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Wa bada'a bi asyrafil kemudian syara'a fi tafsilihi. Dalam ayat ini Allah mula menjelaskan kumpulan yang pertama yang mulia di sisi Allah, iaitulah ashab al-jannah, orang yang layak ke syurga, orang yang beriman, orang yang layak ke syurga. Maka mereka ini dalam keadaan fi syughulin fakihun. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan makan. Seronok-seronok, suka-suka. Solat tak ada dah. Ad-dunya darul ibtila wal akhirah darul jaza. Dunia ni tempat kita kena solat, kena puasa, kena buat kerja tu kerja ni. Tapi di akhirat sudah tidak lagi, bukan lagi tempat taklif, tapi dia darul tashrif, negeri penuh dengan kemuliaan. Allahu Akbar. Maka kita di sini ayat ini Allah Ta'ala detailkan tafsil, syara'a fi tafsilihi. Allah mula detailkan sedikit tentang ayat yang kita baca ini. Masuk pada ayat kita. Inna ashabal jannah, sesungguhnya ahli-ahli syurga, penduduk syurga. Inna ahlal jannah. Kita nak bincang siapa dia ni? Ahli syurga.
Al-yaum. Yaum mana tu? Pada hari kiamat. Hari ni ahli ni bakar-bakar ahli syurga sibuk. Subuh dah bangun. Berlari ke masjid. Melakukan solat. Allahu Akbar. Kita hari ni kalau kita terlepas solat Jumaat, rasa macam mana? Rasa macam mana? Sedih ke tidak? Tak sedih apa? Dia kata bukan sekat Jumaat tak. Solat betul, solat fardu. Kalau tertinggal, tak rasa apa. Kita dah bincang dalam siri yang lalu. Carilah hati kamu. Carilah kemanisan iman itu bala 3 tempat. Dalam 3 perkara. Kita kena usahalah macam mana nak dapat kemanisan. Biar kita terasa tertinggal solat tu menangis kita. Allahu Akbar. Semalam ada sahabat saya yang disayangi sakit. Dia kena bius. Daripada petang, sedar-sedar tengah malam dah. Dia telefon, dia kata, Ustaz, dia menangis. Kita kata syafakallah. Allah Ta'ala beri kesembuhan kepada dia, permudahkan urusan dia. Dia menangis kenapa? Sebab terlepas solat maghrib. Kita kata tak apa. Rufi al-qalam anin naib. Allah Ta'ala tak ambil dosa. Kerana dia tu walaupun dia bius, macam dia anggap macam orang tidur, orang tak sedar. Sedar tu kena solat lah. Kita nak cari hati kita macam tu tuan-tuan. Terlepas solat biar kita boleh menangis. Bahkan kalau terlepas solat jemaah kita menangis. Ulama salaf terlepas takbiratul ihram menangis. Kita hari ni kalau nak main takbiratul ihram, kodok menangis kita hari-hari. Banyak terlepas badan tak terlepas ni. Jadi usahalah supaya jangan terlepas takbiratul ihram. Mari. Nak jadi ahli syurga bukanlah senang, tapi tidaklah payah. Sampai peringkat mustahil lah. Lorong ada. Allahu Akbar. Inna ashabal jannatil yaum fi syughulin fakihun. Ahli-ahli syurga pada hari ni, hari mana? Hari kiamat. Apa yang dia orang buat? Tengok ayat. Fi syughulin. Pada hari itu berada dalam keadaan sibuk. Apa yang sibuk tu? Mushtaghilun bima hum munghamisun. Bahasa Arab. Sedap dengar Arab. Mushtaghilun bima hum munghamisuna fih. Mereka sibuk tenggelam di dalam nikmat-nikmat kelazatan bila hammin yusibuhum wala ta'abin yalhaqum. Tak ada lagi rasa risau, takut tak cukup makan, tak cukup rehat. Tidak ada lagi kepenatan, sibuk sana, sibuk bukan penat, sibuk bergembira, sibuk dengan makan-makan. Allahu Akbar. Mutalazzizun farihun masrurun. Menikmati segala perkara yang ada, gembira, suka, happy. Tuan-tuan tambahlah perkataan yang menunjukkan kegembiraan. Itu je. Berapa lagi kita nak kata? Suka, gembira, happy. Apa dia lagi? Yang penting itulah suasana puak-puak ahli syurga. Alhamdulillah. Mari kita tengok ahli tafsir kata apa ni. Sibuk dengan apa ahli syurga ni? Saya minta maaf. Saya baca tuan-tuan. Jangan kata ustaz cakap, alah pagi-pagi ni duk cakap dalam kain dah. Tak. Qala, kata di para ulama, qala Ibnu Atiyah rahimahullah, ikhtalafa an-nasu fi ta'yin hadha asy-syughul. Ulama tafsir berbeza pandangan nak menetapkan syughul apa, sibuk dengan apa ahli syurga ni. Ya Rabb, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikan kita di kalangan mereka, ahli-ahli syurga yang duk sibuk sana. Dia kata di Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Musayyib kata fiftidadil abkar. Duk sibuk nak, orang panggil nak apa ni? Allah sibuk.
bahasa Arab saya sebut bahasa Arab, iftidad al-afkar, maknanya nak pecah dara kata orang. Semua isteri-isteri wanita-wanita dalam syurga tu anak dara semua. Dara hari ni dara sentiasa dara. Kita ni anak dara sekali tu ya. Lepas tu kat janda semua hidup dah lah. Sibuk dengan tu. Ada lah. Kata ada riwayat lain pada Ibn Abbas, sama'ul autar. Sibuk duk dengar lagu. Ada dengar lagu lain juga. Ya, tak ada apa-apa dah dalam syurga. Tuan-tuan jangan tanya penyanyi mana, serabut dah kita. Qala Mujahid maknahu na'imun qad syaghalahum. Segala nikmat mereka sibuk dengan nikmat. Tak usah duduk sebut-sebutlah payuh dia, tak ada. Dia sibuk dengan apa? Sibuk dengan nikmat, lahwun walazzatun. Mana mereka dalam keadaan sibuk dengan kesenangan, kemewahan, kegembiraan. Dengan apa? Hidup sibuk. Allahu Akbar. Sibuk dengan makan, sibuk dengan minum, sibuk dengan bidadari, dengan isteri-isterinya. Sibuk ada belaka. Sama il-autar. Jadi kata di Ibnu Atiyah kata apa? Hadza huwal qaulus sahih. Pendapat yang sahihnya, sibuk dengan segala jenis kenikmatan yang Allah Taala sediakan. Wa ta'yinu syai'in duna syai'in la qiyas lahu. Nak kita kata sibuk dengan tu dengan ni kecil. Kita kata kesibukan mereka di dalam nikmat. Alhamdulillah. Kita hari ni atas dunia, sibukkan diri kita untuk menyampaikan kita ke syurga. Sibuk untuk menjadi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa. Sibuk menyebut nama Allah, la yazalu lisan. Sentiasa lidah kita basah menyebut nama Allah. Kempen kita supaya tuan-tuan dan puan-puan berzikir. Empat kalimah ni. Berapa ratus kali seorang-seorang. Tanya marah lalu. Tapi kalau tanya nak pergi syurga, nak pergi. Zikir banyak mana semalam? Terlupa pula dah. Terlupa pula dah. Macam-macam dia punya. Itu kata-kata ulama tafsir. Panjang lagi lah. Kalau dia ustaz kaki goreng, dia hulah iftidadul abkar juga panjang pula punya hurai ke dia. Jadi kita berhenti setakat tu. Setakat ulama salah sebut je. Baik. Ayat yang ke 56. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un. Allahu Akbar. Mereka dengan pasangan-pasangan masing-masing bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berteleku, duduk menyandar, relax di atas pelamin singgasana. Masya Allah. Kata di ulama tadabbur, lamma kanatin nafsu la yatimmu sururuha illa birqarinil mulaim. Jiwa manusia ni tak boleh sunyi. Tak suka dia sunyi. Kita tidak akan tenang, kan? Tidak akan orang panggil sempurna kegembiraan kita kecuali apabila disertai oleh keluarga-keluarga, teman-teman yang kita sayangi. Kita nak sekali belaka. Maka Allah Taala sebut, qala Allah Taala di sini, hum, mereka ahli syurga. Wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka. Jadi kita ni bukan kata kita saja. InsyaAllah tuan-tuan, itulah kempen kita kepada para jemaah, masuk syurga sekeluarga. Sambutlah kempen ini. Berusahalah kita untuk melayakkan kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu cicit boleh masuk syurga bersama. Amin ya rabbal alamin. Boleh ke tidak? Oi, kena boleh ustaz, tanya boleh. Anak kalau ceramah di masjid, saya tanya soalan. Tuan-tuan dan puan-puan, nak pergi syurga? Nak. Jawab deras selalu. Nak pergi berapa orang? Semua family. Alhamdulillah, cita-cita kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Boleh tanya soalan yang kedua? Boleh.
Mari masjid malam ni berapa orang? Senyap, tak apa nak jawab. Mari seorang, ada mari dengan isteri. Dah nak pergi syurga, nak pergi semua. Waktu ada kuliah, ada ceramah, ada tazkirah, pergi seorang. Habis, yang lain-lain duduk di mana? Oh, isteri sibuk dengan pasar malam. Anak-anak sibuk dengan movie, sibuk dengan game. Ini yang kita kena ni. Nak pergi syurga sekeluarga. Waktu mari belajar, mari tazkirah, mari solat, pergi seorang. Tuan-tuan dan puan-puan. Tak betul itu. Yang betulnya macam mana? Bawa semua, angkut semua. Keluarga saya besar ustaz, kereta banyak depan tangga awak. Pergi 5 buah kereta berjujuk nak pergi masjid anak beranak. Baru nampak nak pergi syurga sekeluarga. Ni ayah dengar ceramah. Dah lah lepas dengar ceramah balik tak cerita pula kepada keluarga. Tak cerita pula. Isteri tak tutup aurat ke, anak-anak ke, tak cukup baju, tak cukup saiz. Mana ada cerita? Oh. Abu Anas, pelan-pelan lah sikit kan. Jangan cakap kuat sangat. Kita ni nak pergi syurga sekeluarga, tapi waktu pergi masjid seorang kita. Jadi itu dia panggil satu kepincangan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Nak pergi syurga sekeluarga, bawa semua sekeluarga. Tengok dalam ayat ni. Hum wa azwajuhum. Siapakah pasangan-pasangan mereka? Kata Ibnu Ashur, al-muradu bi azwajihim al-azwaj allati u'iddat lahum fil jannah. Isteri yang disediakan oleh Allah dalam syurga termasuklah ketua dia siapa? Isteri kita yang salihah yang ada atas dunia ini. Dalam suratul Ra'di ayat 23, Jannatu adnin yadkhulunaha. Syurga adnin, syurga yang kekal, mereka akan masuk dalamnya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan orang-orang yang layak dari kalangan tok nenek mereka, isteri pasangan mereka, dan anak cucu mereka. Allahumma jma'na, ya Allah kumpulkan kami, keluarga kami semua dalam syurgamu ya Rabbal Alamin. Kita minta, tapi betul-betul nak. Tulis tuan-tuan, projek Mega Mampu Milik ini dijadikan projek masuk syurga sekeluarga. Tulis kata-kata ini, masuk syurga sekeluarga, kemudian kenalah dia punya proses tu. Nak syurga-syurga, anak tak solat, biarkan dia. Habis macam mana kita? Biar betul-betul kita nak pergi syurga sekeluarga, tapi dengan gaya, dengan cara yang sesuai, dengan betul-betul menunjukkan kita tu berhajat, kita tu nak. Ayat sini suratul Ra'di ayat 23. Hum wa ma'a azwaj, maknanya bukan sekat pasangan isteri je, keluarga sekali, anak cucu duduk situ. Yatamatta'una fi zilalil jannah. Mereka bergembira, happy dengan bayangan-bayangan syurga. Bayangan adalah syurga. Macam mana bayangan? Pelik juga, kata tak ada matahari, ni ada bayang. Panjang pula ulama tafsir hurai kepada kita. Alal araiki muttaki'un. Dia kata bayangan itu iaitulah macam langsir kain tudung gitu. Tak nampak kita duduk sini. Orang lain tak nampak. Kita dengan family kita dalam ni. Gembira kan tu. Alal araiki muttaki'un. Di atas singgah sana. Sofa, kursi, relax. Allahu Akbar. Fi rahatin wa tuma'ninatin wa lazzatin. Rehat, tenang, seronok. Apa lagi yang kita nak sebut? Masya Allah. Ayat 56 sesadah kita. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Lahum fiha fakihatun. Mereka beroleh dalam syurga itu pelbagai jenis buah-buahan. Mu jangan tanya nak makan apa. Duya takar panjang ke kunyit ke, ada belaka tuan-tuan. Orang tua-tua tanya sekali, peta jering ada ustaz? Alah, wakbatnya tanya hak busuk dalam surga. Ada semua makcik.
Opah, jangan bimbang. Dia tanya pula, budu, ya Rabbi, nak masuk juga hak busuk ni. Dalam surga tak ada benda busuk macam ni. Kalau ada budu pun nama je, tapi dia punya nikmat lain. Tak main ikan busuk-busuk lagi tu. Allahu Akbar. Ada kawan saya cerita, dia tengok restoran ikan bekok. Ikan bekok. Ikan bekok ni lagu mana lah. Ingat aku ikan macam ikan pengasam tu. Kan? Ikan bekok. Dia kata aku pergi makan rupanya ikan busuk. Ikan bekok ni. Kita makan nasi tu. Balik rumah basuh sabun. Bau lagi. Rupanya masyhur restoran ikan bekok ni rupanya. Ikan busuk tu masuk. Manusia ni suka sungguh cari benda-benda pelik-pelik ni. Allahu Akbar. Hai. Sekali anak cerita, dengar cerita ikan bekok ni. Masa tu tak soal ikan bekok. Kita ceramah Isra Mi'raj. Jadi kata di antaranya ada orang ni ada daging busuk, ada daging yang bersih. Dia pergi makan hak busuk. Hak baik ada. Maknanya contoh kepada orang yang pergi berzina lah. Isteri perempuan yang baik untuk dikahwin ada, buat tak baik. Kata kita pun sama juga. No. Dalam hidangan juga ada ayam goreng, ada ayam gula, ada ayam percik, ada ni. Tapi tinggal semua tu. Pergi colek juga budu hak busuk tu. Allahu Akbar. Kata macam inilah perangai manusia. Lepas solat waktu makan, hilang budu. Tinggal ulam-ulaman ni saja. Orang besi. Ustaz, tu email awak lari budu. Dia takut ustaz marah. Sebab dalam ceramah tadi sebut, tinggal ayam goreng, ayam panggang pergi ambil budu. Dia awak lari. Kata email awak lari budu tu hanya orang lain nak makan. Walaupun saya tak makan budu, tetapi orang lain tu kena ada. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Mari cerita budu pula dah. Tuan-tuan weh. Lahum fiha fakihatun. Dalam syurga semua nikmat jenis buahan ada belaka. Dalam surah Az-Zukhruf Allah kata, lahum fiha fakihatun katsirah minha ta'kulun. Allah. Bagi mereka buah-buahan yang banyak jenis dan daripada jenis itulah mereka makan. Anak-anak lagi. Surah Al-Mursalat ayat 41 hingga 43. Innal muttaqina fi zilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Allahu Akbar. Orang bertakwa duduk di bawah bayangan dengan mata air yang cantik dan buah-buahan yang apa yang kita nak semua ada belaka. Ya Rabbi, ya Rabbi. Tuan-tuan jangan duduk mikirlah. Nak tanya durian ke ada ke peta jering ada. Lah ni kita kena mikir lagu mana nak sampai ke syurga. Hadha huwal hammun al-an. Yang kita kena fikir hari ni, layak ke tidak aku ni ke syurga. Itu yang kita kena muhasabah. Tengok amalan kita, perjalanan kita nak pergi syurga ni, kita ikut siapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah nasil ilal jannah. Ikut orang lain jalan penuh berliku. Kenapa nak cari jalan yang berliku? Sedangkan jalan yang betul ada. Siratal mustaqim ada. Baik, kita pergi pada ayat kita. Walahum ma yad'un. Dan mereka beroleh apa saja yang mereka kehendaki. Walahum fiha ma yatlubun. Doa ala syurga dia nak apa? Cakap. Bagi tahu ke pelayan, aku nak makan ni. Ambil, mari. Ohoi. Tak seronok labuh dalam pinggang. Habis nak buah sekali dengan tangkap. Oh, buah naik lagi ambil. Oh, seronok. Masya Allah. Wa yatamannawna. Apa yang mereka cita-cita, berangan-angan nak makan. Semua ada berlaku. Masya Allah. Tuan-tuan jangan tanya dah. Soalan tadi sudah terjawab. Terjawab macam mana? Jawab adalah tu. Apa yang ma yad'un. Apa yang dia nak. Ada belaka. Boleh. Qala Ibn Qutaybah, ma yatamannawna. Apa yang mereka cita-cita, angan-angan, berasa nak makan, semua ada. Itu dia panggil yad'un, bermakna yatamannaun. Apa yang mereka angan-angan, cita-citakan, semuanya ada. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana dalam surah Fussilat
walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dalam syurga apa yang nafsu nak, walakum fiha ma tad'u, apa yang kamu nak minta, menu nak minta, semua ada belaka. Masya-Allah. Sebut bab syurga kita rasa segar sikit, kan? Orang panggil cerah mata. Sebut bab neraka, ya Rab, na'udzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Ayat yang ke-58. Salamun qawlam min rabbir rahim. Mereka juga beroleh ucapan salam sejahtera min rabbir rahim, daripada Allah yang amat mengasihani. Allah sendiri sambut ahli syurga, kan? Salamun min rabbir rahim. Salam daripada Allah Azza wa Jalla, memuliakan hambanya ahli syurga. Salam, salam, salam. Masuk, masuk. Ya Rabb. Dan ada kata annahu tabsyirullah ta'ala lahum bisalamatihim. Allah Ta'ala sampaikan khabar gembira, mereka telah selamat. Bila sampai jejak kaki syurga, sekarang ni salam, selamat dah. Titian sirat kamu lepas. Lubang neraka telah lepas. Segala taklif syarat atas dunia ini sudah tidak ada. Salam, masuk. Ya Rabb. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ja'alna min ahli jannah. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami semua dengan ahli syurga, ya Arhamar Rahimin. Apa lagi yang kita nak, kan? Apa lagi yang kita nak bincangkan? Itulah yang dikatakan dunia ini darul ibtila. Allah nak uji kita, akhirat tempat pembalasan. Kalau tuan-tuan bolehlah sentiasa merenung diri, dia panggil muhasabatun nafsi. Kita koreksi diri kita, layakkah aku ni ke syurga? Pernah satu hari Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Nabi kata apa tuan-tuan? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Allahu Akbar. Nabi tak ada lagi illa tu. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nabi kata semua umat aku layak ke syurga kecuali orang yang tak nak. Masya Allah. Kullu ummati, semua umat aku layak ke syurga kecuali orang yang tak nak. Sahabat-sahabat terkejut, ya Rasulullah, syurga yang telah disebut oleh Allah Ta'ala yang kita dengar hari ni, sikit je ni, banyak lagi yang cerita lain, kan? Allah. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang tak nak syurga ni? Siapa? Sahabat-sahabat gerun, cemas, takut. Siapa orang yang tak nak setelah dengar syurga begini kuat? Nabi SAW bagi dua patah ya skill. Tuan-tuan dan puan-puan, tanda hadis ni besar sangat kedudukannya. Dua kalimah je Nabi kita bagi. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa dia taat, ikut sunnah aku, orang ni ke syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa derhaka, tak mau ikut sunnah, itulah orang yang tak mau, enggan nak pergi ke syurga. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Riwayat Imam Bukhari, nombor hadis 7280. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni soalan dipulangkan balik kepada kita. Kita ni duduk dalam kumpulan nak ke tak nak? Duduk dalam kumpulan say ke tak say? Man ata'ani, siapa dia taat pada aku? Wa man asani, kumpulan mana kita? Tuan-tuan dan puan-puan, pilihlah sendiri. Nak ke tak nak? Malam-malam sebelum kita tidur, ambil wudu, kita solat sunat, letak tangan atas dahi, fikir baik-baik, aku ni nak syurga ke tak nak? Nabi dah offer. Kullu, semua umat aku layak ke syurga kecuali orang tak nak.
Kalau nak, buat cara nak. Aku nak pergi syurga, macam orang nak pergi umrah. Nak pergi mana macam umrah? Pasport buat dah tak lagi? Dah daftar dengan travel agent? Belum. Orang akan tanya dia, maka ubat dah hari ni? Itu soalan yang terakhir, maka ubat hari ni? Kita nak pergi syurga? Nak. Solat, gitu-gitu je. Zikir, tak ada. Buat besar. Ngupak orang, pagi gelap. Ini ibarat macam orang nak pergi umrah, tak buat pasport. Tak tahulah, takut tikar Nabi Sulaiman mari angkat pergi Mekah sampai kat dia. Maka nampak kemustahilan itu berlaku. Tapi kuasa Allah kita tak nak sekat. Cuma dari sudut perjalanan hidup manusia tak mungkin macam tu. Jadi soalan muhasabah ini perlu tuan-tuan dan puan saya lah dan kita semua letak tangan atas dahi, fikir aku nak pergi syurga ke tidak. Rewind balik apa yang kita buat di atas dunia ni. Mana-mana yang tak betul dari sudut amalan kita, dari sudut muamalat kita, perbetulkan. Landasan masih ada. Kita tersasar, kita balik semula ke landasan. Kita tersempang masuk lorong lain, lorong yang tidak sunnah, balik ke jalan sunnah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita layak ke syurga. Nabi kata, man ata'ani wa man asani. Dua yang kumpul di atas dunia ni. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah layakkan kita. Allahumma ja'alna min ahli jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin aw i'tiqadin. Sebut gitu. Ya Allah, jadikan aku ahli syurga. Berilah kepada aku amalan-amalan, perkataanku, perbuatanku, peganganku yang layak ke syurga. Itulah doa kita. Sambil itu jangan main. Kita mesti berusaha untuk ke arah itu. Buat saja tak jadi. Allahu Akbar. Tamatlah syarah kepada tafsir ayat ni secara ringkas. Hadis tadi dalam Bukhari. Saya nak bawa tuan-tuan kita mengembara ke alam yang luas. Alam tadabbur. Bagaimana kita nak kutip faedah daripada ayat 55, 4 ayat yang kita baca ni, 55 hingga 58. Yang pertama, tulis tuan-tuan. Fi qawlihi ta'ala inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Ahli syurga sibuk hari ni dengan nikmat dia. Kamalu na'imi ahlil jannah, sempurnanya nikmat yang Allah syurga sediakan kepada ahli syurga. Kullama kamalan na'im, bila nikmat tu besar, kesenangan, happy pun besar. Apa benda yang kamu nak, aku sediakan. Ya Rabb, Ya Rabbal Alamin. Bodohlah kita kalau itu yang disediakan oleh Allah kita masih lagi buat tak nak. Cerdik ke bodoh? Bodohlah kita. Ya Allah, jadikan kami orang cerdik ya Rabb. Jadikan kami orang cerdik, orang yang pilih jalan yang kekal, bukan jalan yang sementara. Yang kedua, fi qawlihi ta'ala hum wa azwajuhum. Bukanmu seorang dalam syurga. Kalau seorang tak seronok. Kamu, pasanganmu dan keluarga kamu dikumpulkan balik dalam syurga nanti. Isyaratun ila adamil wahsyah, menunjukkan bahawa dalam syurga itu tak sunyi kita, tak sunyi. Seronok kita. Yang paling seronok sekali, keseronokan dalam keseronokan. Apabila kita boleh berkumpul balik dengan keluarga kita dalam syurga nanti. Saya sayang ke isteri saya. Betul? Betul. Tu jalan keluar berjambur tak utak aurat tu sayang isteri. Oi, sayang. Cakap kau iya dengan link sokmo. Tapi bini tak utak aurat relax je. Sayang apa mu lagu ni? Tengok anak-anak tak utak aurat, tak solat, sayang. Ni bukan bapak sayang, ni bapak tak erti bahasa orang panggil lagu ni. Tak bertanggungjawab dengan keluarga. Jangan main. Nak pergi syurga tapi tak bertanggungjawab. Jadi dalam syurga Allah kata hum wa azwajuhum. Kamu dengan keluargamu. Maknanya dalam syurga ni tak sunyi kita sebab keluarga bersama.
Dan kita akan jumpa balik dengan kawan-kawan kita yang lain. Allahu Akbar. Yang paling besar sekali, sebagaimana kata ulama salaf. Ada orang tanya Syekh, dalam syurga nanti kita apa yang kita seronok sekali, apa dia? Tok Syekh tu jawab sepatah ya. Yang sangat menyentak perasaan kita, dia kata yakfina, cukuplah dalam syurga tu adanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan bertemu dengan di sana. Allahu Akbar. Kita duk selawat pagi, petang, siang, malam, kita tak pernah jumpa Nabi. Ni ada pula ni hok pergi dakwah pergi Mekah pula dah. Hai, keluar setiap masa seminggu, 2 minggu senyap, mari pula hok lain. Apa dia? Duk laih di Mekah, kono-kono dia pergi jumpa dengan Nabi dah pula dah. Ya Rabbi. Pihak bertanggungjawab jabat agama cepat-cepat lah ambil tindakan orang-orang pelik lagu ni. Banyak masalah. Percaya pula tu. Tengok kau hok duk laik bawah tu, ramai juga hok terkesima dengan dia, terperdaya dengan dia. Betul lah kata ulama salaf, likulli saqitatin laqit. Setiap benda gugur ada orang pungut. Hok sesak lagu ni pun ada juga orang ikut. Nak kata apa? Mari kita masuk kepada yang ketiga. Fi qawlihi ta'ala fi zilal. Di tempat yang teduh. Ni kita nak rasa sikit perbincangan para ulama. Fi zilalin, di bawah bayangan teduh. Soal, kaifa Allah Ta'ala sebut dengan sifat ahli jannah, sifat dia fi zilalin, di bawah bayangan, di bawah teduhan. Kita nak berteduh ni di bawah apa ni, apabila ada matahari. Dalam syurga tak ada matahari. Sebagaimana dalam surah Al-Insan ayat 13, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Kita dah baca pagi jemaah kan, tak ada tengok matahari, tak ada panas. Udaranya cantik, comel, sedap. Apa nak berteduh daripada apa ni? Macam mana kita nak jawab? Tuan-tuan boleh jawab pagi ni, kata alhamdulillah. Alhamdulillah kata. Yang pertama, anna zilala fil jannati ibaratun an takathu fil asjar wa jaudatil mabani. Bayangan pada hari dalam syurga itu ibarat kepada pokok-pokok yang sambung menyambung comel ni. Tuan-tuan jangan bimbang, tidak ada penerbangan balak dalam syurga nanti, tak ada. Pokok-pokok dia comel belaka. Hari ni orang duk sibuk ni, bila baku banjir, batang kayu mari banyak. Sebahagian daripada pihak berkuasa mengatakan kepala air. Kepala air cabut pokok. Tapi orang buat gambar, mari potong, comel-comel. Kita kata, na'udzubillah lah. Duk kelahi dalam masalah ni tak habis-habis. Mari kita pergi. Kita usah duk kelahi atas dunia ni. Kecil belaka tu yang kita naknya, bagaimana kita nak masuk duduk di bawah bayangan teduhan pokok-pokok. Wajaudatil mabani, bangunan-bangunan yang cantik. Maknanya bayang tu duduk gitu di bawah pokok. Tak ada panas. Wa illa fala syamsa tu'zi. Tidak ada matahari yang menyakiti kita pada hari kiamat. Sehingga kita perlu pada bayangan untuk berteduh. Jadi tak ada. Semua itu kita nak gambarkan. Atas dunia ni bila kita duduk, kita jalan tengah panas jumpa bayang. Seronok tak nak? Suka ke tidak? Itulah Allah Ta'ala bayang. Mereka dalam syurga fi zilalin, di bawah bayangan, di atas alal araiki, atas singgah sana yang begitu rileks. Masya Allah. Jadi dia panggil bayangan di sini dengan mana? Ibaratun antakasufil asjar. Pokok-pokok teduh. Dia tak ada. Lampu-lampu tak payah cerah. Masya Allah. Tak payah tenaga nasional tak ada dalam syurga dah. Yang kedua, an-nazilla, kata bayangan itu nak hilangkan daripada panas daripada kita. Wa hawaul jannah, udara dalam syurga yunafi kulla adza. Udara syurga baik, tak perlu aircon dah dia. Udara dia tu kita ikut kita nak. Macam kita ada suih aircon kat tangan. Nak 16 ke nak 20. Kalau kata kita nak tidur sedap selimut, buat 16 dia punya darjah. Oh, tidur. Nak bangun subuh payah ni. Nak kata apa? Masya Allah. Tak ada, dia kata tidak ada. Wa illam yakuhunaka syamsun, tak ada matahari dah.
Tapi dia kata makna di sini bawah bayangan, maknanya udara dia tu comel, ikut kita nak, ikut saiz yang kita nak. Kita boleh tukar. Macam kita duduk dalam rumah yang ada aircon, kita boleh kecil, kita boleh besarkan. Itu tafsiran sebagai ulama. As-salis, jawapan yang ketiga, annal murada bizilali na'imuha wa rahatuha. Maksudnya di bawah bayangan, artinya di bawah payung naungan nikmat dan kerehatan, sebagaimana kata para ahli bahasa, kata aisyun zalilun, kehidupan yang di bawah bayangan, makna di bawah teduhan, tidak ada kesusahan. Macam kita kata fi zilalil Quran, di bawah bayangan Al-Quran. Mana ada bayang Qurannya? Quran dalam almari. Itu maknanya duduk di bawah nikmat. Panjang pula ulama jawab bab ni saja. Kan? Kalau saya nak ikut tuan-tuan ni, boleh jawab ni banyak lagi ni. Kita ambil 3 dululah. Kan? Baiklah. Yang keempat, faedah yang keempat. Alal araiki muttaqiun. Mereka duduk di atas, berilek di atas singgasana. Di atas pelamin-pelamin. Kata terjemahan pimpin yang kata di atas pelamin, atas singgasana. Ai kamalu rahati ahlil jannah, sempurna kerehatan ahli syurga. Fa innal muttaqi adatan yakunu mustarih. Biasa orang boleh duduk bersandar relax ni, orang relax, orang tak memikir panjang. Kalau orang ni orang serabut kepala, tak boleh duduk gini. Duduk main tarik rambut. Setiap kali kita relax, kita tenang, kita pun bersandar sedap duduk. Ya Rabbi ya Karim ya Allah. Yang kelima, lahum fiha fakihah. Mereka duk makan buah-buah yang dalam syurga. Isyaratun ila annahu la jau', tak ada lapar dalam syurga. Orang tak lapar. Orang tak lapar li'anna tafakkuh, kerana kita makan buah tu bukan kerana lapar, kerana seronok talazzuz. Orang lapar ni orang makan nasi. Tuhan tak sebut pun ada nasi dalam syurga. Ada sebut? Nah, tak sebut. Jadi dia makan fawakih, makan buah-buahan, seronok, suka-suka. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Yang keenam, qala Allah Ta'ala, salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salam. Mereka juga beroleh ucapan salam sejahtera daripada Allah Azza wa Jalla. Fi hadhil ayat al-karimah. Ayat ini dalil ala annama yatamatta'u bihi ahlul jannah minas salamati min kullil afat. Menunjukkan bahawa ahli syurga tak ada hospital. Optik apa nama ni? Tak ada hospital, tak ada rumah sakit. Tidak ada dalam syurga. Tak ada orang sakit dalam syurga. Covid ni tak ada belakang dah, tuan-tuan. Jangan duk bimbang. Dalam syurga ada Covid pula. Delta ke apa hak baru ni? Hak tak lagi umrah ni apa nama? Omicron. Tak ada kerong-kerong, tak ada. Ada belakang. Nah. Ada orang duduk main umrah Omicron. Tak lagi Mekah sebab Omicron. Nah, negara lain boleh pergi lagi. Kita kata biarlah dulu, sabar. Sahabat-sahabat kita ada di Mekah, kita doakan mereka selamat. Cepat-cepat hilang ni, kita nak pergi pula ni, insya-Allah kata. Insya-Allah. Maknanya tak ada penyakit, tak ada mati, tak ada semua. Penyakit-penyakit hati ni sudah tidak ada dalam syurga nanti. Sebab tu ada setengah wanita ni, bimbang aku ni. Takut balah dengan suami dalam syurga. Sebab bunyi kata ramah sangat isteri dalam syurga ni. Dengan bidadari. Makcik weh, jangan duk mikir karut macam tu. Tak ada lah. Sifat cemburu, sifat sakit hati orang tidak ada. Tak masuk dalam syurga illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang masuk syurga orang hati sejahtera. Allahu akbar. Jadi ayat ini salam hadzal lafzu sadiru min Allah, bukan doa tapi khabar. Tu tanda tu. Ayat salamun bukan doa, bukan kata Allah Taala doa supaya kamu sejahtera dah. Allah Taala khabarkan bahawa kamu sejahtera dalam syurga. Tak ada sakit, tak ada penyakit. Tak ada apa-apa. Masya-Allah. Yang ketujuh, salamun qaulan min Rabbir Rahim. Ucapan salam daripada Allah, fihi mubalaghatun fi ta'zimihim.
Ini ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala muliakan hamba dia yang layak ke syurga. Kan? Sebab assalam, ucapan salam itu datang terus daripada Allah Azza wa Jalla. Ulama salah kata bighairi wasitah, tak ada perantaraan. Ada lagi orang lain duk takwil, biarlah. Kita ambil hak salah. Yang ke-8 fi qauli ta'ala salamun qawlan. Salamun qawlan. Tengok dalam terjemahan kata salamun qawlan min rabbir rahim, ucapan salam sejahtera daripada Allah Azza wa Jalla. Kata di ulama, isbat anna Allah Ta'ala yaqulu wa yatakallam. Akidah kita Ahlussunnah bahawa Allah Ta'ala itu berkata-kata. Bagaimana cara dia berkata-kata? Bila dia berkata-kata itu hak Allah, jangan duk tanya. Tapi kita wajib percaya Allah Ta'ala berkata-kata. Ini termasuklah Quran yang kita baca ni kalamullah. Cuma panjanglah perbahasan pulaknya, kan? Yang ke-9, mir rabbir rahim, ucapan itu daripada Allah yang amat mengasihani. Isyaratun ila annahum innama wasalu ila hadhil manzilah. Ayat ini memberi isyarat pada kita, kamu sampai ke tempat ini, sampai ke syurga ini, menikmati nikmat yang besar ini. Dengan apa? Birahmatillah, dengan rahmat daripada Allah, bukan semata-mata kepandaian kita, kebijaksanaan kita, kewarakan, la, dengan rahmat daripada Allah. Saya dah baca kepada tuan-tuan dulu kan? Hadis tidak ada orang boleh masuk syurga bi amalihi tu. Tengok hadis dia. Illa an yataghammada. Tuan-tuan yang ada handphone ni, kalau boleh lah, kalau pandai cari dia panggil al-bahithul hadisi, tak dalam handphone. Nak cari hadis boleh cari lalu. Tengok dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laisa ahadun minkum yunajjihi amaluhu, tidak ada seorang yang boleh menyelamatkan dia semata-mata amalan dia. Ada riwayat kata lan yadkhulal jannata ahadun illa birahmatillah. Tak ada seorang yang boleh masuk syurga dengan semata-mata bergantung pada amalan dia. Tak ada. Habis orang tanya, wala anta ya Rasulullah, Tuhan sendiri. Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi maghfiratin wa bi rahmatin, kecuali dengan rahmat, limpahan rahmat daripada Allah kita sampai ke syurga. Hadis ini dalam Musnad, hadis dalam Bukhari, dalam Muslim. Yang pentingnya kita nak bagi tahu kepada para jemaah sekalian, tidak ada seorang boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Aku layak syurga sebab aku amal. Bila Nabi sebut aja ni, sahabat tanya, wala anta. Nabi sendiri, Nabi nak kata wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin, kecuali Allah Ta'ala dengan limpah kurnia Allah, dengan nikmat Allah, dengan kemurahan Allah, kita layak ke syurga dengan sebab itu. Habis nak dapat kemurahan rahmat Allah macam mana? Taat. Man ata'ani wa man asani, tidak akan dapat. Na'udzubillah. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi sebagai penutup yang ke-10, ayat yang kita baca, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, sampai ayat 58. Kata di para ulama, kalamun musta'naf. Ayat ini dimulai dengan satu ayat baru, kata orang. Allah Ta'ala bawa mari kepada kita nak menceritakan kepada kedudukan ahli syurga, ighazatan lil kufar, nak sakitkan hati puak kafir lagi. Mu kafir, lawan aku, tak mau Islam, tak mau beriman, tengok nikmat syurga aku sediakan. Mu percaya ke tak percaya, peduli apa mu. Kita kadang-kadang kena orang panggil, kena ketik juga, kena sentak juga buat kafir. Biar dia mikir. Ighazatan lil kufar wa taqri'an lahum. Nak bagi tahu ahli syurga sekian-sekian, mu buat kafir, ambil lah gitu. Ni ada orang tanya, dia kata ada setengah pendakwah ni duk attack ajaran salah yang dibawa oleh kafir. Kita ni lakum dinukum kan. Kita kata betul, kita tak boleh kelahi dengan orang. Tetapi dalam sudut dakwah kita kena nyatakan yang benar Islam, yang tak benar tu ni. Agama tak benar ni sebab apa? Kena nyata. Dalam Quran Tuhan sebut dua.
mukmin dengan kafir. Orang kafir apa dia punya pahaman, kan? Oh, kepahaman sembah berhala lah, percaya kepada dewa lah, percaya kepada apa benda. Jadi kita kena bongkar kesesatan itu. Tapi kita tak boleh maki Tuhan, dia tak boleh. Kita nyatakan kesesatan itu, kena nyatakan dengan uslub, dengan gaya dakwah yang baik. Jangan, bukan untuk kelahi. Maka kesimpulannya ayat ini nak menyatakan bahawa Allah Ta'ala nyatakan kepada kita ahwal makna keadaan ahli syurga untuk nak beritahu kepada puak kafir, mu tak nak, menyesallah kamu nanti. Jadi kita tak boleh juga, kan? Kita baik-baik sampai toleransi sangat, pergi duk basuh berhala orang tu buat apa? Orang suruh ulah awal lagi, saya kata nantilah slow-slow. Orang tengah semangat duk basuh, kita duk marah, dah biar dia sudah dulu. Lepas tu kita bagi nasihat lah, lain kali jangan buat, kan? Kita ada toleransi. Kita dibenarkan pergi basuh, pergi bagi bantuan, pergi makanan kepada semua orang. Non-Muslim ke Muslim boleh belaka. Kecuali kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang memang menentang Islam secara keras. Itu tak boleh. Tapi kalau benda yang terlibat dengan agama dia, dengan berhala dia, jangan pergi gosok-gosok. Saya nak bersih je, jangan. Menarik kata-kata pendakwah. Dia kata, hari ni non-Muslim puji anak orang Islam sebab bersihkan berhala dia. Di akhirat esok dia keji kita. Mu dulu, kenapa tak larang aku semua berhala? Mu mari bersihkan pula. Betul lah tu. Jadi kita hari ni kena belajar, tuan-tuan dan puan-puan. Marilah kita mencari lorong, mencari jalan yang boleh menyampaikan kita syurga. Daripada lorong, man ata'ani, mengikut sunnah aku, kamu sampai ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita layak ke sana. Marilah kita menambahkan, meningkatkan kepahaman kita melalui belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tilka asyaratun kamilah, cukuplah 10 perkara. Mudah-mudahan menjadi manfaat pada kita, meningkatkan keimanan kita, menambahkan kepahaman kita dan menguatkan semangat kita untuk ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.